اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada takwil, yakni huraian mempalingkan makna ayat itu takwil. Yang salah ialah takwil Mu'tazilah, yang mentakwil, yang mempalingkan makna ayat mereka itu akan firman Allah Ta'ala ila rabbiha nazirah, dengan perkataan mereka itu menanti akan nikmat Tuhannya, dan takwil mereka itu akan hadis satarawna rabbakum, artinya selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu, dengan perkataan mereka itu Mu'tazilah, selagi melihat kamu akan rahmat Tuhan kamu, maka takwil mereka itu menurut keinginan nafsu mereka itu juga, tiada dengan dalil dan qarinah, iaitu dengan qarinah, hanya dengan hal-hal lain yang membantu akan takwil, maka tiada terpakai. Jadi yakinlah kita ahli sunnah wal jamaah bahawasanya ahli syurga akan dibenarkan melihat Allah. Bukan melihat rahmat Allah. Rahmat Allah dalam syurga memang lihat dah. Kerana hadis dia mentafsir ataupun mentafsirkan bagi ayat Quran. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan kamu, kepada Tuhan mereka itu. Mereka tengok. Maka hadis pun jelas lagi, innakum tatarawna rabbakum. Sesungguhnya kamu akan melihat akan Tuhan kamu. Seperti kamu lihat akan bulan malam 14 yang tiada terlindung. Lepas tu tengok lagu mana, tak usah cara setakat tu sudahlah. Yang kita yakin, boleh melihat Allah. Tak usah katalah Allah duduk luar, duduk di atas, duduk bawah. Mai ceng, kalau mengkorkat. Itu kereta api. Jadi kita beriman, kita melihat Allah sudah. Allah punya kuasa, kita tak ada kuasa satu apa pun. Dan bermula kataan musannif ini pengarang rahimahullah ta'ala, kerana bahasanya tiada sejahtera pada agama melainkan mereka yang mengaku mereka itu bagi Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar, dan bagi pesuruhnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikan mereka itu akan pengetahuan barang yang kesamaran barang atasnya perkara kepada yang mengetahui. Artinya mengaku dan menerima oleh mereka itu akan segala nas Quran dan hadis, yang tiada mengiktiraf membangkang mereka itu atas keduanya Quran hadis dengan takwil, dengan palingan yang salah, dan tiada melawan mereka itu akan keduanya Quran hadis dengan perkataan mereka itu, yakni dalil akal menunjuk atas lawan bagi yang ditunjuki oleh dalil nakal, dan apabila berlawan dalil akal dengan dalil nakal, yakni dalil Quran hadis, nescaya kami dulukan akan dalil akal. Hak ni perkataan manusia jahil, kerana tidak ada berlawan dalil akal yang sahih akan dalil nakal yang sahih selama-lamanya. Baik. Ayat Quran ni dengan hadis, dia ada yang jelas, dia ada hadak jelas. Bagi Allah semuanya jelas, bagi Nabi semuanya jelas. Begitu juga warasikhuna fil ilmi, Allah kata orang-orang yang Allah beri pengetahuan yang dalam, maka mereka juga jelas. Yang tidak jelas ni bagi orang awam. Maka ulama-ulama terbahagi kepada dua, pada mentakwilkan akan makna-makna ayat yang tidak jelas. Yang pertama iaitulah takwil yang dengan makna menyucikan akan keserupaan Allah dengan makhluk. Bila sebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah Ta'ala beristiwa, mana duduk di atas aras, maka yakinlah kita bahawasanya itu berlaku kerana ada datang di dalam ayat. Tetapi maha suci Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Bila sebut Allah kata istawa, istawalah. Kerana apa? Sebut dalam Quran gitu. Dan makna yang sebenar Allah saja yang maha tahu dan maha suci. Jadi ini tidak sekali-kali serupa dengan
makhluk. Jangan kita fikir Allah tu makna duduk tu dengan makna kita duduk. Kerana duduk umum sahaja. Sedangkan makhluk pun kalau kata duduk banyak bahasa. Duduk dengan makna duduk dengan makna berdiri ada tak? Ada duduk makna berdiri? Ada? Mu duduk sini jangan lari. Pergi duduk atas-atas. Jeng kawan tu. Dah mu kata duduk ni. Tahu dah tepi jalan duduk dia. Duduk sini tu makna berdiri jangan duduk. Dan jangan lari. Apatah lagi bila kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa, maka duduk Allah, tak ada makhluk yang erti. Faham? Sebenar-benar erti. Allah saja yang tahu. Dan ada lagi satu kumpulan ulama yang mentakwil dengan takwil tafsili. Lalu dikatakan Allah duduk, Allah memerintah segala alam ini. Dialah tuang punya segala alam. Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Maka ada orang berkata kalau dalil akal dengan dalil nakal canggah, kami pakai akal dulu. Ada gak pegang gitu. Ni puak pakai akal. Puak pakai akal saja ni tak ada akal. Akal ni kita faham dalil naqal nun qaf lam naqlun. Dalil naqlun ni asal kata pindah, ambil cedok. Ambil dari mana? Ambil dari Quran, ambil dari hadis. Orang panggil dalil naqal. Jadi Quran hadis ni yang paling tepat. Nampak? Dah canggah tak dengan akal manusia? Tidak canggah. Dari mana aku dah nampak? Dah mu akal mu kelabu. Kalau akal mu terang, tak canggah. Sebab dia kata aku tak nampak. Takkan semua nampak. Kalau semua orang nampak, semua orang reti tafsir Quran. Sedangkan 124 ribu orang sahabat Nabi, 18 orang je tafsir Quran. Faham? Padahal sahabat cakap Arab belaka, tak ada seorang cakap kalau berang. Dah Quran pun turun bahasa Arab. 124 ribu orang sahabat, 18 orang saja boleh tafsir Quran. Faham tak? Menunjukkan maknanya ilmu yang banyak. Jadi ada kata dah kalau ayat Quran hadis kalau canggah dengan akal, dah guna? Jawabnya tak canggah. Kerana diturunkan Quran, hadis itu diucapkan kepada manusia. Manusia yang ada akal. Bukan turun ayat Quran atas lembu. Turun atas manusia. Manusia yang berakal. Maka diturunkan akan Quran itu siapa dia? Allah yang alimun hakim, yang sangat tahu lagi bijak. Adakah dikatakan bijak tiba-tiba diturunkan akan Quran yang tidak menusabah dengan akal manusia? Tak bijak. Sedangkan Allah ini maha suci daripada tidak bijak. Maka apabila diturunkan ayat, semuanya sesuai, dipikir dan nampak pada akal manusia yang waras. Nampak? Benda apa? Manusia pun reti. Manusia pun reti. Dia buka sekolah rendah, dia ambil budak-budak kecil. Dia buat universiti, dia ambil orang-orang tua dah. Ada universiti dia ambil orang-orang budak-budak kecil 7 tahun. Tak ada. Jadi tak reti nak ajar kat lagi. Ada dah budak sekolah rendah mana-mana dalam Malaysia sekolah rendah ambil 80 ke atas umur. Tak ada. Menunjukkan manusia itu tidak bodoh. Dia reti dah. Maka takkan Allah Ta'ala nak turunkan hukum hakam dalam Quran yang tidak menusabah dengan akal manusia. Sudah tentunya sesuai dengan akal. Maka siapa yang nampak? Al-alim, orang yang Allah beri dia pengetahuan. Dah kita manusia kok. Dah mana takkan orang alim je faham, takkan kita tak faham. Dia kok tanya gitu. Dah mana takkan ulama yang nampak, kan kita nampak. Ulama makan nasi, kita makan nasi kok. Tahu dah mu makan nasi, makan hokmah, mu dak ngaji, makan nasi saja. Mana nampak kok mana. Orang ke laut, diagang. Dia belayar dengan bot dia beng. Nampak? Redah hombok. Dia pun seperong. Tengok dalam laut. Dalam laut di seperong tu nampak papan tanda ke pada? Dah. Lampu isyarat ke signboard ada dalam laut? Tak ada. Ke ada signboard sini ikan air. Sini selayang bos. Ada tak? Tak ada, kosong laut. Dari seorang dia. Ada 2 orang awak baru kerja.
Nampak? Jual besi urut dah aku dah. Kerja terik buka pula. Ikut untuk laut. Dah serong dia. Aku dah apa benda. Nampak tu baru dia agak, bukan ulama tafsir. Betul tak? Dada tak seperang kanan, mata angin 40. Jurumudi pun pusing mata angin 40. Hak duduk sebelah dia seorang, duduk kat jurumudi, pegang steering baru kerja kau. 40 mana pula? Pula 40 kau mana 40? Tak. Sama tak jurumudi dengan budak baru masuk kerja ni ilmu dia? Dah. Hak ni nampak. Hak ni seperang laut saja tapi nampak. Lihat ni. Air kau mana laut saja. Ikan air dalam air bawah 30 meter 20 meter dalam air. Boleh kenal tak kawan? Dia tengok gerak air tu tahu dah tak? Kan layar ikan air. Betul tak? Dah. Baru jadi diagang. Ni baru masuk kerja diagang kasar. Jagang bola otak. Mu sauh tak kenal lagi. Orang suruh ambil baku dia ambil sauh. Tu ilmu orang ke laut baru. Dah ilmu Allah. Dah ilmu ulama tafsir. Tidak sama dengan kita. Padahal dia agam, bahan si agam kau tadi. Awak orang kerja si agam kau. 2 buku no. Tak apa. Tak lekong buka, air sungguh. Pasal apa? Dengan ilmu ke dengan sebab dia tua? Dengan ilmu. Rawak naik atas dek. Dalam ramai-ramai air tu ada bawa seekor sesak masuklah buka. Ada besar gitu 1,5 kilo. Kau baru kerja baloh. Kau dia ni Kau dia bawa putih seekor keletik. Orang temu ni kakak putih dah. Tak. 3 orang baru kerja. Kau boleh faham kakak putih. Nampak tu tengok sisi tu. Nampak kakak putih. Ni beri bawa putih ni kakak putih. Hak kedua kata aku rasa bukan rasa kakak putih aku aja tengok orang yang beteng. Ni rasa ikan suci panggil. Bawa bahan suci. Hak ketiga belakangnya, hoi. Suci kok mana? Ni ikan kitang. Bahan ikan kitang pula. 3 ekor bom belaka. Apa? Tak ada ilmu. Faham tak? Itu contoh. Maka yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kita ikut akan perintah Nabi SAW dan menerima akan barang yang dikhabarkannya Nabi serta kita benarkan barang sabda Nabi SAW bahawasanya Quran tiada diturunkan akan Quran supaya mendustakan setengahnya manusia akan setengah, bahkan membenarkan setengah akan setengah. Begitu juga semua ayat adalah saling melengkapi dan bukan ayat-ayat itu saling bertentangan. Maka barang yang mengetahui oleh kamu daripadanya barang, maka amalkan oleh kamu dengan dia dengan barang, dan barang yang tiada kamu ketahui daripadanya barang, yakni Quran dan hadis, kembalikan oleh kamu akan barang kepada yang mengetahuinya, yakni fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak erti, tanyalah orang alim. Tanya dengan mana? Lepas dia khabar mufakarah, bukan tanya saja, tanya dan buat. Menceritakan perkataan ini akan dia oleh Imam Ahmad. Yang ini Nabi kata, apa yang kita faham daripada hukum hakam dalam Quran, dalam hadis dan seumpamanya, kita amallah. Yang kita tak faham, maka kita tanyalah orang yang faham. Tanya orang yang alim. Orang alim tu mana? Ulama besar pakai serban besar, pakai jubah ada janggut. Orang alim, orang yang ada ilmu di dalam dadanya. Walaupun dia pakai seluar, walaupun pakai baju kemeja, faham? Dia tahu hukum hakam. Maka tanya dia. Contoh mudah ya. Bab ngaji Quran. Bab ngaji Quran. Duduk balah 2 orang. Hak ni kata berapa harakat, hak ni berapa rakaat, lalah dak putusan. Ada 2 orang belakang. Seorang pakai jubah, ada janggut, seorang tu pakai baju kemeja saja. Tapi hak baju kemeja tu dia pandai Quran. Hak pakai jubah tu tak pandai, baru kembali ke pakai jalan. Faham tak? Jadi ni pergi tanya hak pakai jubah tu. Nampak? Dia kata harakat saya je tak je dengar, harakah je dengar. Faham harakah dah pula. Itu masalah belaka. Pasal apa? Pasal alim bukan pakaian. Faham tak? Walaupun dia pakai baju kemeja, walaupun dia pakai baju batik, dia pandai bab Quran, maka dia ada kuasa dalam menjawab hukum hakam untuk menjelaskan kepada orang ramai. Maknanya kita biarlah banyak bertanya.
Nak, sekarang cukup mudah. Ngaji lah. Kalau orang nak ngaji, nak banyak ilmu, cukup mudah. Kerana ada internet. Tahu tak? Ada internet ni. Dulu nak tahu nama anak, tak tahu lagi. Jumpa rumah Tok Imam. Assalamualaikum. Mesti rumah-rumah Tok Imam. Yang kata kenapa malam-malam dok beranak anak kita nak tanya anak nama benda nak pergi molek ni malam kami. Nampak Tok Imam mari esok nak. Ni tarik dekat Google. Nama-nama yang indah dalam Islam. Faham tak? Tubik beberapa laman web. Betul tak? Dipilih laki ke puan anak, lelaki. Nampak? Huruf dia depan N, belakang B, Najib tubik. Dah. Mudah sangat. Betul tak? Sukalah, bukan politik ni, contoh. Semua politik sama. Betul tak? Mudah tak? Mudah sangat-sangat. Ada fatwa, ada hukum hakam, ada kuliah pun ada, boleh nak pilih. Dalam YouTube pun ada. 2-3 hari lepas kita tengok YouTube, ada orang putih. Dia ni artis, pelukis di Perancis. Perempuan. Dia pelukis modern art. Popular jugalah. Pelukis. Dia kata dia masuk Islam sebab YouTube. Dia cakap 5 minit dia cakap. Ada klip dia. Dia masuk Islam sebab YouTube. Dia boleh tengok banyak benda-benda yang dulu dia dengar kawan-kawan ni cakap lah tentang Islam, tak molek begini-begini. Dia pun tengok YouTube. Baru dia jelas bagi dia. Mana banyak membantu sebenarnya. Jadi yang kita tak faham, kita pakat mengaji, pakat dengar. Bila kita pergi dengar, kita dengar molek-molek. Bila kita dengar molek, kita faham. Tu nak. Dengar dah, tak faham. Tak apa lah, boleh pahala mari dengar. Faham? Pada dah mari langsung. Nak tengok ada berita, mau cara bodoh. Bila kita dengar, kita faham, ada kelebihan. Pertama, pahala sebab mari dengar. Yang kedua, kita faham. Bila faham, dia adalah mutiara yang sangat mahal. Bila kita faham, kita boleh guna untuk diri kita. Kita tak guna, ada orang lain perlukan. Kita akan bawa orang. Sebab kita faham dah. Ataupun ada orang buat salah, kita tegur. Tak kena gitu. Saya dengar dah ini. Yang sebenarnya gini. Banyak daripada faedah-faedah memahami ilmu hukum-hukum agama. Dan tiada ada sak pada bahawasanya Allah Ta'ala sungguh telah mengharamkan ia akan berkata-kata atas Allah dengan tiada pengetahuan. Jangan cakap bab hukum, bab Tuhan, bab apa sifat Allah dan seumpamanya kalau kita tidak tahu. Telah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Artinya berkata olehmu, "Hei Rasulullah, sebenarnya telah mengharamkan Tuhanmu akan segala dosa besar." Dosa maknanya haram kita buat. Lepas tu kadang-kadang orang jawab dengan dosa, kadang-kadang orang jawab dengan haram. Sudah memadai. Orang tanya dalam TV, tanyalah ustaz, kalau buat gini gimana? Jawabnya dosa. Tapi ada ustaz lain jawab, tak dosa, haram. Kau tularlah. Tak. Kan kata, tak tu kata tak dosa, haram je. Tak apa. Dosa tu haram ni makna berdosa lah. Pasal haram ni maknanya ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang diberi pahala kalau tak buat dan diberi dosa kalau kita buat. Maka seperti zina, barang yang nyata dan barang yang sembunyi, dan maksiat dan menzalim atas manusia dengan ketiadaan sebenar, dan baru menyekutukan kamu dengan Allah akan barang yang tiada menurunkan ia dengan menyekutukannya akan hujjah, iaitu menyekutukan mensyirikkan Allah padahal Allah tidak ada sekutu sama sekali, dan bahawa kamu berkata atas Allah akan barang yang tiada mengetahui oleh kamu. Cakap hal Tuhan tapi tak tahu. Lepas tu dalam bab-bab ketuhanan ni jangan banyak tambah. Biarlah ambil daripada kitab yang muktabar. Kadang-kadang kitab tu tidak muktabar, hanya sekadar tulisan orang dulu-dulu nak.
Kita pergi cakap sebagai satu dasar akidah, maka jadilah agama kita tu ekstrim. Itulah pasal. Kadang-kadang warna kerah ngak dia ni. Nak salah ke dia, tak juga, pasal dia berpandukan satu buku. Yang dia pakar sangat buku ni. Buku ni tidak banyak nasnya, tetapi hukum-hukumnya melampau sangat. Waktu Islam jadi keras, tidak sebagaimana sepatutnya. Kalau Islam itu keras, seperti mana yang setengah kita duduk cakap, nescaya orang tak ramai orang kafir masuk Islam. Sekarang gelombang masuk Islam begitu hebat di Eropah dan Amerika Utara. Sebab apa? Sebab Islam itu sederhana. Islam tu sebenarnya sederhana. Kita kadang-kadang ekstrim keras daripada hak sederhana. Orang dengar pun takut. Sama sahing rodong pun orang malas nak dengar. Patutnya bila kita nak cakap bab hukum, bab Islam, orang suka nak dengar. Ni jadi orang sakit kepala nak dengar. Jadi doa-doa lalu. Ada tak kali tengok orang cakap bab hukum tapi jadi serabut kita? Ada tak? Jadi serabut perut aku dengar orang ni. Tu tak kena tu. Tak kena. Padahal cakap agama tak kena. Lebih-lebih sangat. Kalau kat benda nak haram sama apa pernah huluk. Haram dah bila hak dak haram. Haram. Dah pinjaman haram, bank haram. Allah. Haram belaka ni. Bank bukan haram, bank tempat simpan piti. Bukan makna haram. Haram tu urusan bank jikalau ada kaitan dengan riba, maka jadilah urusan tersebut haram. Kalau bank Yahudi kalau tidak ada kaitan dengan riba, tak haram lah. Dah pinjam ni kau ni pinjam beli rumah. Haram aku ngodoh ngajar haram pinjam. Ilaha illallah, maduana pula ni. Tu duit dalam negara orang kali. Pinjam tu tak haram, bukalah Quran. Quran kata kalau pinjam orang kena pulang balik. Mana haram ke pinjam? Tak. Haram tu kalau pinjam tak ayah balik. Dan firman-Nya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Artinya jangan kau ikut akan barang yang tiada ada bagi engkau pengetahuan dengan dia, dengan barang. Maksudnya apa jua. Jangan kalau benda tu kita tak ada ilmu, kita pergi ikut. Sebab tu sebaik-baik kita nak mengamalkan dan kita beribadah, biarlah jadi muttabi'. Orang yang amalkan satu ibadah dan dia belajar di mana sumber hukum ibadah hak dia buat. Jangan semata-mata menjadi orang yang apa benda ni mengikut semata-mata saja. Taklid saja. Kata baca kunut dalil mana? Mas Zat Smi'i, Zat Smi'i. Tu panggil taklid saja. Betul lah kunut, tapi biarlah kita belajar. Imam Syafi'i berdalilkan hadis yang mana? Aku dengar ada hadis ni rupanya yang jadi kita duk baca sunatkan baca kunut. Biar jadi gitu. Dalam apa jua amalan. Kita tahu hak ni pandangan ulama ni, hak ni nas, hak ni hadis. Biar kita tak apa hadis tu pun, tapi tahu ni hukumnya daripada hadis. Ni kalau tanya tak tahu. Amal kita kalau betul, okeylah. Kalau salah lah. Maka wajib atas hamba membenar dan mengikut akan barang yang mendatangkan dia barang oleh Rasulullah SAW. Apa hak Nabi buat mari, kena terima belaka. Nampak? Sebab Allah kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa jua yang bawa datang kepada mung oleh Rasulullah, maka wajib kamu ambil. Bukan amal, ambil. Pegang dulu. Ni yang benar, ni yang molek, ni yang betul daripada Rasulullah, aku percaya. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang dilarangnya, maka berhentilah. Jadi jangan bila Nabi buat mari, ya ke dok ni? Ya ke dok? Ni sabah ke dok ni? Sebenarnya hadis ni sabah dok. Dia kata hadis tu sabah ke dok. Rasulullah kata wakil Allah, bukan wakil rakyat. Bila wakil Allah bercakap,
Nah, wa ma yantiku anil hawa. Tiada berkata daripada akal sahaja. In huwa, tiadalah ia illa wahyu yuha, melainkan semuanya daripada Allah. Nah, dah kita ke mana kan? Kita daripada Allah belaka. Kita dua, daripada malaikat, daripada syaitan. Daripada syaitan khatir, daripada malaikat ilham namanya. Nah, tapi hak Nabi cakap tak ada daripada syaitan ni boleh. Nah, kerana tidak ada pekerjaan agama yang sebenar melainkan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jua ibadah, hak Nabi lah yang paling sebenar. Sebab tu jangan kita bila tahu dah ni hak Nabi, kita nak hak lain pula. Supaya lain daripada yang lain. Nak, tu Nabi semayang senang ni. Nak, diri akak takbir. Nak, Allahu Akbar. Ada pula liling. Nak, ni nak pelik daripada yang lain. Supaya nampak hebat ni pelik dia orang hebat lalu. Dia tak takbir lalu. Dia berdiri kat dia sujud dulu. Jang mata, ngundur balik, takbir. Dia tanya dah muak dia masa mau duduk situ. Dia kata Tok Guru Kaabah kena diri pijak dulu kat kita nak sujud. Pejam mata, bayang Kaabah. Ngundur, akak takbir. Baru sah. Aduh. Nabi ada awak gitu? Tak ada. Jadi jeng kering habis. Nah, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semayang macam aku semayang dah. Apa yang kita tak dapat, dalil-dalil yang terang kepada kita menyebabkan kita tidak tepat sebenarnya yang kita buat sama Rasulullah, maka dimaaf pada syarak. Ada yang dalil-dalil terang dah sapa pada kita, maka hak itulah yang kita buat. Jangan kita pisah kot lain. Nah, Nabi akak takbir. Allahu Akbar. Nah, kata sahabat, rafa'a yadaihi hazwa mankibai. Nabi angkat dua tangan berbetulan dengan bahu. Itu saja. Senang ya tak? Komang tinggi bang. Allah. Sebab tak? Ada masalah belaka tu. Tu benda-benda mudah dalam kehidupan. Hak Rasulullah dia dah comel-comel letak, nak buat lain pula. Nak. Zikir Nabi kata afdalu ma qultu wa nabiyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal yang aku kata dan zikir yang disebut oleh nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Nah, tu hak Rasulullah. Kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbaik kan? Pasal hak Rasulullah. Nah, bila ditanya Tek Mang pun beri la ilaha illallah molek. Dia pun tak ambuh. Sebab apa? Sama dengan orang amal, macam orang ratik je. Dah mudah hak gua ni. Lala who are you? Who. Faham tak? Meh who saja. Nah, hak Rasulullah yang terbaik. Nabi zikir tak who? Dia tapi kita tak ambuh Padahal hak Nabi dah hak terbaik. Tak ambuh. Apa? Nampak macam komang. Nyakit tu nyakit hati. Mencari glamour. Nah, nak irik biar kau tengok, pelik bisa-bisa guru Yaya. Ada pun pekerjaan dunia yang memberi manfaat, ada juga yang diambil daripada lainnya daripada Quran hadis, seperti ilmu hisab dan ilmu tib, ilmu berubat, dan lain pada keduanya Quran dan hadis. Maka tak ada masalah. Cuma selain daripada Al-Quran dan hadis, maka mestilah berlandaskan hukum-hukum yang umum daripada Quran dan hadis. Maknanya walaupun dia sahabat, maka nak pakai perkataan sahabat itu, janganlah perkataan sahabat tu nak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nak pakai perkataan ulama-ulama pun biarlah ada kompahnya, iaitu Quran dan hadis. Apatah lagi lain pada perkataan ulama, lain daripada perkataan para sahabat, seperti ilmu-ilmu dunia, ilmu hisab, ilmu sains, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu tentang kehidupan seni dan sebagainya. Boleh. Tapi ada kopah Quran dengan hadis.
Nah, hak mana sains yang tidak canggah Quran hadis, maka kita terima pakar. Hak canggah, kita tohok buang dalam lokang. Walaupun dia adalah namanya sains. Kerana sains bukan nas. Dah. Dan ni sains yang hebat kan ni. Nah, Quran-Quran hadis-hadis ni dia hukum-hukum je. Ni sains ni tentang kehidupan ni, nyata boleh tengok. Tu makna orang tu cakap dia tak erti hukum Al-Quran dan hadis dan dia tak faham apa itu sains. Nah, kalau dia tahu maka dia akan kata banyaknya sains di dalam Quran. Tahu tak? Quran cerita bab molekul air, tentang kejadian gas, kejadian oksigen, banyaknya dalam Quran. Tak ada pun ayat oksigen, tak dia jumpa inna oksigen, tak ada. Membodoh. Tak. Lepas tu sekarang ulama-ulama keluarkan banyak kitab-kitab yang mengkupaskan ayat Quran, nampak? Ngikut prospek sains. Betul tak? Ada yang ayat-ayat berkait dengan matematik. Ada ayat-ayat yang berkait dengan ilmu alam. Nak rupanya nak sains yang diketahui oleh manusia ini bersumberkan daripada Al-Quran. Lepas tu ramai pakar-pakar sains yang masuk Islam bila mendapat hidayah. Yang terbaru seorang ahli biologi, orang Poland bekerja di Moskow di Rusia, perempuan, kerja dalam makmal. Nak tentang biologi, tentang hidupan seni. Nak jadi dia bertemu dengan apa yang telah disebutkan di dalam tafsir Quran dalam bahasa Rusia, akhirnya masuk Islam. Nak orang Rusia kaji Quran. Kita tak rasa nak kaji. Gaji nak gaji. Kemudian kata musannif lagi, wala yasbutu qadamul Islam illa ala zahri taslim wal istislam wallahu a'lam. Baik, kita tengok soalan yang dihantar. Apa hukum makmum duduk sebelah kiri imam jika hanya dia seorang saja makmum? Baik. Patutnya kalau makmum seorang dia duduk belah kanan. Tiba-tiba dia duduk belah kiri. Maka jawabnya khilaful aula. Dia menyalahi dah yang lebih molek. Maknanya kalau dia sengaja juga duduk sebelah kiri, sah semayang dia. Tapi kuranglah fadilatnya. Ibn Abbas pernah semayang sebelah kiri. Ketika Nabi semayang malam dalam Masjid Nabawi, maka Nabi angkat Ibn Abbas letak sebelah kanan. Kerana Ibn Abbas masa tu masih kanak-kanak. Dekat bahagian mana je boleh sebabkan batal wuduk jika sentuh bahagian punggung. Punggung dah batal wuduk. Yang batal wuduk dubur. Faham tak? Hok hipmuk. Punggung tak batal. Nampak tak? Punggung bulat dua teh tu tak batal. Mau pegang seminggu tak batal lagi. Tak ada masalah tu. Tu tidak dikira sebagai dubur. Betul ke kalau nak jawab kiriman salam dengan wa alaihi salam bukannya wa alaikumus salam? Jawabnya boleh pakai belaka. Orang kisah mak, ada orang kisah salam ke mu? Dia pun jawab waalaikumsalam umpamanya. Boleh juga. Cuma setengah ulama sebut dalam kitab-kitab. Boleh lagi dengan lebih jelas wa alaika wa alaihi salam. Atas kamu juga dan atasnya juga salam. Bukan syarat kena jawab wa alaihi salam. Faham tak? Dah ambil asal kum belaka. Nampak? Wa alaikumussalam maksudnya sejahtera juga atas kamu dan dia yang kirim salam. Faham? 3 hari belum raya mayang ma'at. Lepas mayang imam kabar suruh mayang mula. Sebab khatib salah baca khutbah. Sepatutnya baca khutbah raya puasa. Jadi apa hukum kalau makmum tidak mau ulang mula? Nak buat dah tu sah ke tak?
solatnya hak buat dah tu sah ke tak? Kalau kita ulang mula solat, solat yang kita buat dah tu akan jadi sunat ke tak? Semayang Jumaat, Tok Khotib salah baca khutbah hari raya. Nampak? Mana? Gaduh nak raya tu. Jawabnya sah. Faham tak? Kerana sama saja pada rukun-rukunnya. Yang pertama, memuji Allah. Ada tak pada khutbah hari raya? Ada, maka sah pada khutbah Jumaat. Yang kedua, benda berselawat. Ada tak pada khutbah raya? Ada, maka sah baca dalam khutbah Jumaat. Yang ketiga, membaca ayat Quran. Tak? Satu ayat. Ada tak dalam khutbah raya? Ada, maka ada dalam khutbah Jumaat. Dikira sah. Pesang dengan takwa adalah khutbah raya. Ada, maka sah juga kalau dibaca dalam khutbah Jumaat. Nah, kemudian akhir sekali berdoa untuk orang Islam. Ada tak dalam khutbah raya? Ada, maka sah dah. Mayang Jumaat baca khutbah raya. Cuma hak dak apa kena tu kandungannya bab raya. Hadirin Jumaat sekalian, nampak pada hari raya ini dia kata raya kat mana pula tak mai, raya 3 hari lagi. Situ saja tak kena. Jadi bila ada segala rukun, sahlah, tak payah buat semula. Bapa sejadah tak boleh biarkan terbuka, orang tua sama suruh tutup. Tu mudahnya kita tanya kau. Sejadah ni kan tempat kita solat. Jadi nak bersih ke nak kotor, maka kita tutup supaya tak jatuh tahi cicak, tak dipijak dan sebagainya. Mudah sangat. Soalan seterusnya. Di masjid kampung saya ada imam dan Bilal, tapi bila giliran dia kadang-kadang dia mari. Acak tak mari. Tak ada orang ganti, kemudian orang lain, orang tukar bank. Jadi Bilal masih Bilal tu masih orang yang kerja, makan gaji. Saya nak tanya mananya hari mananya dengannya hari tu perlu ke kita around. Nanti orang pencen, tapi tak. Ketika pernah sekali JKK kampung saya dilantik, tua kerepok dah tak larat. Baik. Tok Bila kampung dia orang latih, orang beri allowance lah. Tok Imam orang beri 500 bulan tak? Tok Bila orang beri 300 bulan. Tiba-tiba Tok Bila tak mari. Jadi orang lain tolong bang. Jadi soalannya yang tolong bang tu boleh tak kalau nak minta allowance? Faham? Tak payah minta lah. Mu tolong bang. Allowance benda. Sebab dia sakit hati saat ni lah. Tok Bila banyak tak mari. 10 kali bang, dia mari 4 kali. 6 kali orang lain bang. Jadi orang lain tu, dah tu sokmo tukar hati, boleh tak allowance tak orang lain tu? Tu soalannya. Jadi kalau mu nak juga pergi minta dengan JKK. Apakah hukum aku panca? Aku panca ni berobat dengan jarum. Semua perubatan ke apa ke tidak boleh langkau landas hukum syarak. Ada tak menyalahi hukum syarak? Jadi kalau dia ni biasanya dengan saraf aku panca ni. Hidup tubuh badan kita ni sebenarnya ada berjuta-juta saraf hak kasar dengan hak halus. Jadi kadang-kadang saraf tu kalau kapung cara nguruk. Kadang-kadang dengan cara buat benda yang panas, kadang-kadang dengan benda elektrik untuk bangunkan saraf tu. Kadang-kadang dengan jalan cocok, cara perubatan Cina. Jadi tidak ada mudarat apa-apa jika tidak mudaratkan tubuh badan dan tidak ada bacaan-bacaan yang syirik. Soalan seterusnya. Apa hukum menetapkan pemberian anak kepada ibu bapa di atas kemampuannya setiap bulan? Sebab di dalam TV mengatakan hukumnya haram. Tak faham benda soalan ni.
Apakah hukum menetapkan pemberian anak kepada ibu bapa atas kemampuannya anak setiap bulan? Sebab dalam TV mengatakan haram. Anak tetap dah wi kemak 100 hias orang sebulan. Ada orang kata haram. Dah sebab apa haram? Dan ni tak ada tetap nak wi kemak. Wi lah berapa-berapa pun, jangan tetap gitu. Tak nampak sebab apa haram pula. Tak? Jadi anak tu kalau pendapatan dia 1,000 katakan, dah belanja keluarga dia, belanja kenderaan, rumah dan sebagainya. Maka kalau dia nak beri ke mak ayah 100 hias orang sebulan boleh lah. Maka dia beri sama-sama. Bulan ayah 100, mak 100. Bulan ayah 100, mak 100. Tak haram gitu. Soalan seterusnya. Bacaan Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, lepas tu tak cukup nafas, boleh tak sambung kat waladdallin saja? Atau kena kat ghairil maghdub? Jawabnya ambil kat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan waladdallin saja. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, tak gerak. Lepas tu waladdallin awak gitu. Afdal siratal ladzi tu terus satu ayat, satu nafas sampai waladdallin. Siapa yang tak cukup nafas? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan sambung balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Itulah yang betul. Itulah yang dijawabkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Niat jamak kena awal waktu ke? Kalau niat nak mayang garik, lepas tu rasa dok dang nak mayang garik, lepas tu nak jamak takhir, boleh ke? Baik. Niat kita nak kata semayang jamak kena awal waktu. Niat jamak dalam semayang. Kalau jamak takdim. Dan jamak takhir di dalam waktu yang pertama. Faham tak? Contoh, dalam waktu maghrib nak semayang isya sekaligus. Maka kita luar semayang tak payah niat. Dalam semayang garik mula-mula, Allah, aku semayang fardu maghrib jamak dengan isya. Tapi kalau nak semayang garik dalam waktu isya, maka dalam waktu garik tu tak mayang lah. Mesti kita niat dalam hati, iaitu nak semayang isya, maghrib dalam waktu isya. Kena ada gitu. Kalau tidak, dosa kita habis waktu maghrib tanpa mengerjakan semayang isya. Macam mana nak bertunang yang paling mudah menurut Islam? Tunang yang paling mudah, tak ada atau apa, tak ada benda-benda, cuma ucap saja. Saya berhasrat mengambil awak sebagai isteri saya. Pihak perempuan pun jawab, saya pun suka. Itulah bertunang. Paling mudah. Cuma kalau hak kita buat ni ada, hak tu ada. Bawa orang tua. Sukan cakap, tak apa. Syarat kena awak tua. Tak. Kalau budak-budak boleh tak? Suruh adik dia tu kakak bawa. Dengan baju sekolah mari. Dia stick duk tekak. Sah tak? Sah juga. Cuma adat setempat. Maka adat setempat dia panggil, canggah tak dengan hukum syarak? Molek lah gitu. Tak canggah. Maka diraikan adat tersebut. Barunya abang saya kena kaca makhluk halus. Masa berobat tu dengan orang yang amalkan perubatan Islam, beliau menggunakan lada hitam dan diletak pada kaki pesakit, menyebabkan pesakit itu berubah walau watak seperti makhluk. Adakah lada hitam itu punya khasiat atau digunakan pada zaman sahabat Nabi SAW? Jawabnya tidak ada sebarang khasiat pada lada hitam. Semuanya dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Faham tak? Adapun satu perkara yang adiyung saja, orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum jin ini, mereka suka pada benda ni, tak suka pada benda ni, boleh kita guna
selagi mana tidak perkara yang syirik. Yang menyebabkan dia bunyi cakap jin, cakap setan tu ialah dengan bacaan ayat Quran. Kalau mu ambil lada hitam je meletak atas kaki dia, tak ada jadi apa-apa pun. Tapi mesti disertai dengan ayat Quran. Soalan seterusnya. Saya dalam musafir, lupa nak niat nak masuk solat asar dalam waktu lohor. Masa saya solat Jumaat, boleh lagi ke? Saya nak jamak awalkan solat asar. Mengikut pendapat yang muktamad, bila kita solat Jumaat, mesti kita niat sembahyang Jumaat jamak dengan asar. Supaya lepas kita salam mayang Jumaat, boleh kita mayang asar. Kalau kita sembahyang Jumaat saja, tak niat nak jamak dengan asar, maka kenalah sembahyang asar dalam waktu asar. Soalan seterusnya. Nak tanya tentang lintasan hati yang sangat teruk. Saya rasa macam tak layak dipanggil orang Islam. Setiap masa lintasan nitah dalam hati bukan saya fikir, dia mari nitah. Tolong terang dengan kemah kau, biar saya pegang kukuh. Jadi dalam hati dia banyak mara khatir syaitan, khatir syaitan. Lintasan-lintasan syaitan ni memang dah kerja dia kaca luar dan dalam. Dalam tidur, dalam jaga. Dalam semayang, luar semayang. Mari sama syaitan, dia tidak akan pecing sampai kita mati. Kenapa dia rajin sangat? Kerana itulah sumpah dia. La ughwiyannahum ajma'in. Apabila Allah mengisytiharkan, maka iblis ni jadi kafir dan dihalau daripada rahmat Allah dalam syurga, maka dia minta kepada Allah supaya beri kesempatan kepada dia untuk ganggu manusia. Maka Allah beri dia kesempatan. Nampak? Maka di antara yang banyaknya marikan dalam hati. Dia kaca kat luar dia kok. Kaca kat luar tak bisa mana. Tu biasa iblis-iblis duduk bawah pokok. Malam-malam biar telaga. Tok siap lalu debak jatuhlah telaga tok bilang. Takut tang. Tu tak bisa mana. Hak bisa masuk dalam hati kita. Nampak tak? Harta orang suruh kita tipu bahang kita. Suruh berjudi, suruh kedara harak, suruh buat zalim, suruh dok semayang. Tu bisa. Dan begitu juga sekadar lintasan dilalukan di dalam hati kita. Betul tak Islam tu? Betul tak? Ke agama lain tu? Bila kita semayang dia kata Muhammad sungguh ke? Ke wak lelok je? Banyak peseng lah. Allah tu ada sungguh ke cakap-cakap orang saja? Islam ni ke benar? Ke ikhtiar hak benar? Tu semua lintasan. Litah mana? Litah sajalah litah. Litah tak memberi mudarat. Dan kalau kita tak layak, ni mari pula, biarnya mari lagi, jangan layang. Nabi ajar kita mula-mula jawab. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Buat mari dalam hati kita. Dia main dengan soal jawab agama dulu. Kita jawab Allah. Siapa yang membuat Allah? Ni hadis kita. Sampai masa itu jangan layang. Dia nak main dengan kita. Jadi cukup mudah. Kita tahu dah ini adalah ujian Allah, maka yang karuk jangan layang. Sebab tu kita kena banyak ada ilmu supaya kita tahu ini adalah karuk. Takut dia hari benda yang nampak macam dia betul je, padahal karuk. Kita tak ada sandaran. Kita pergi pegang gitu, punah jahanam gitu.
Dekat alur punggung ada rasa angin masa mayang. Bila duduk antara dua sujud. Macam nepuh gitu bunyi. Batal tak mayang. Nah, kalau nepuh gitu batal lah. Bunyi. Nak. Tu ketuk lah namanya. Sakit sungguh mu ni. Dia yang tak batal ni begini. Berasa macam ketuk je. Berasa macam ketuk je. Tu tak batal. Berasa macam ketuk. Tak batal. Dapat pahala tak berzikir dalam hati? Dapat. Zikir qalbi dia panggil. Dah bahkan lebih baik daripada mulut berzikir, hatinya lalai. Apa hukum cakap bahasa Arab dalam jamban? Tak ada masalah. Dalam jamban ni tak boleh berzikir. Nampak tak? Tak boleh berzikir. Dia tak boleh kalimah-kalimah yang mulia. Baca Quran, selawat, marhabang, barzanji. Dalam jambang. Tak boleh. Dia panggil tempat yang malayaliku bihi. Tempat yang tidak layak dengan dia. Cakap Arab, bahasa Arab tu bukan zikir. Nampak? Dia cakap dengan dia lah jambang bahasa Arab. Dan ni cakap dengan siapa? Orang luar. Di negeri Arab kot ni. Takut dia tengah berak kot, orang pergi ketuk pintu biasa tak? Kadang-kadang orang ada orang kedok dalam. Tanda awal kan? Kadang-kadang orang ketuk tau. Dia man anta. Dah apa gitu. Dalam hidup tak pernah baca Quran, adakah berdosa? Atau sekadar dalam kerugian yang sangat. Kerugian yang amat sangat. Tak baca Quran. Yang paling penting, iaitulah mengikut akan ajaran Quran. Kemudian, kita carilah pahala dengan membaca. Tidak banyak, sedikit. Biarlah hidup kita ada menyebut ayat Quran. Siapa baca Quran, Quran tolong dia. Dosa kita banyaknya dulu bunuh orang, kedarah harap 30 lori dah. Ni baca Quran lah 2-3 ayat sehari. Tak apa dah. Kerana innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Au kama qala. Sesungguhnya Quran datang pada hari kiamat memberi pertolongan. Masa tu mesti besar boleh tolong nak kita pada masyarakat. Tak boleh. Tak usah kata JKK. Menteri besar tak boleh tolong. Dan yang menteri boleh tolong tak? Tak boleh. Quran boleh tolong. Kalau atas dunia tak dapat anak, Allah bagi di akhirat. Adakah dalam syurga kalau ada baby? Bukankah dalam syurga nanti umur sama? Kalau tak ada anak atas dunia, tak ambuh di akhirat, adakah terpesong akidah? Rasa macam pernah jawab soalan ni. Jawabnya, memang tidak ada beranak di dalam syurga. Tetapi siapa yang nak baby, Allah beri kepada dia. Kerana semua benda yang tidak ada yang benda yang baik, bukan benda yang keji, bukan benda yang kotor, maka benda tu kalau kita nak ada di akhirat nanti. Dengan syarat jangan benda yang tak molek, benda keji, benda najis, benda kotor dan sebagainya. Maka apa saja yang kita nak, Allah akan tunang. Contoh dia nak basikal. Dia akhirat kat lagi. Pasal datang ni dia minat sangat gohik basikal. Maka dia nak basikal dalam syurga. Allah beri tak basikal? Mudah tak? Mudah je. Takut dia tak ambuh dah basikal. Bila dia tengok kenderaan dalam syurga. Betul tak? Tu masalah. Tapi kalau dia nak juga ada basikal. Tapi tak macam basikal kita ni kering gohik. Basikal syurga yang sangat sempurna. Tiba-tiba dia nak anak. Maka anak ni perkara yang keji tak? Perkara yang kotor tak? Tak. Maka dapat baginya anak. Nak mana? Nak 10 budak kecil. Nak buat benda? Nak main. Jadi budak tu umur gitu semua. Pasal atas kandak dia. Bukan bini kita beranak dalam syurga.
Dah munak baby nak buat main sungguh. Ada baby. Bini kita tak beranak dah 17 sama. Sweet 17. Seronok bini umur 17. Soalan seterusnya, solat subuh tak baca kunut kena sujud sahwi? Ya, sunat sujud sahwi. Dah kalau tak sujud juga sah solat subuh. Doa paling afdal lepas mayang doa Rasulullah. Mana banyak sangat. Lepas tu kita dengar imam-imam lepas mayang di surau masjid, lebih kurang tak doa dia. Lebih kurang itulah doa Rasulullah yang ambil datang daripada hadis. Doa lain boleh baca. Doa untuk guru, doa tarekat, doa ulama sufi, doa ulama mujtahid, doa sahabat Nabi, semua molek belaka. Cuma yang afdal maksur hak Nabi pernah baca. Nak tahu Nabi baca ke tak? Tengoklah kitab hadis. Petang tadi saya tengok iklan ustaz. Bila akan tubik? Manalah kita tahu dua ni kita pun tak tengok lagi iklan kita sendiri. Orang kata tubik dah kita pun tak ada masa nak tengok tali basing. Bila? Kita tak tahu. 13 dan 15. Bulan bila? Bulan ni pula baru ni dia khabar lepas PRU. Jadi Jabatan Perdana Menteri kata tak boleh lagi siar sebelum pilihan raya. Itu yang kita dapat maklumat. Lepas pilihan raya kita akan lepas. Kita akan bolehkan tersiar. Tengok orang kata ada elang pula. Tak ada masalah kita tu astro. Dia keluar tak keluar pun kita sama saja. Jadi cuma kalau dia keluar lebih baik boleh orang-orang yang tak berkesempatan ada kuliah boleh tengok. Apa pandangan tentang satu pertubuhan Hizbut Tahrir yang tak mau terlibat dengan pilihan raya tetapi nak menubuhkan khilafah Islam? Molek sebab nak menegakkan negara Islam dia tidak semestinya dengan pilihan raya. Pilihan raya ini ijtihad ulama, bukan nas. Jadi itulah satu daripada alternatif. Kadang-kadang dengan peperangan, kadang-kadang dengan pilihan raya, kadang-kadang dengan dakwah dan sebagainya, banyak jalan. Maka masing-masing gunakanlah peluang yang sebaiknya untuk matlamat yang sama. Cuma jangan nak menghentang satu sama lain. Bila orang yang tidak sependapat dengan kita, maka kita terus hentam sahaja. Situ tak kena. Akhirnya jadi agresif. Orang tak setuju dengan kita. Situ tak kena. Pasal matlamatnya sama. Macam kereta sutir lah. Nak suruh moleknya kereta ni, dia ada banyak cara dia. Dia ada kedai exhaust, bengkel exhaust suku. Dia ada tukang cat, dia ada pomeng enjin. Dia ada kedai bateri. Jadi kalau kita exhaust kita rosak, kita pergi kedai bateri, dia boleh buat. Pergi kedai exhaust lah, apa datang sini. Padahal dia kedai bateri. Bateri kereta. Betul tak? Jadi hak ni pula kepek melanggar, nak suruh ketuk body. Faham? Dia bagi kedai pomeng tu tak dia awak kata kedai cat ketuk body. Macam-macam bahasa. Hak ni aksesori, hak ni basuh kereta saja, tak cara exhaust. Semua tu matlamat sama tak? Nak membaikkan sebuah kenderaan namanya kereta. Maka atas apa pertubuhan pun semua sama belaka, biarlah matlamatnya sama. Cuma kaedah kita tu jangan sampai canggah dengan hukum syarak. Sebab dalam Islam dia ada peperangan, dia ada dengan jalan dakwah. Kadang-kadang dengan peperangan, kadang-kadang dengan dakwah sahaja. Budak puang belum mayang, dak balik. Dalam sah orang dewasa putus sah ke tak? Tak utuh. Sama hukum dengan budak lelaki belum sunat. Ya. Kita orang lelaki mayang, dah budak lelaki mari masuk nasah orang tua, dak putus sah.
Tahan baik dalam baik. Bukan putus sah. Jadi bila Nabi atur orang dewasa depan, orang yang belum balik belakang, kita pergi atur balik, maka menyalahi hukum sah dia panggil. Maka menyebabkan kurang fadilat. Bukan dengan sebab seorang budak ada masuk di celah-celah, jadi putus sah orang belakang, tak boleh pahala belaka semayang jemaah. Hak tu tanggapan hak salah. Cuma kalau kita sengaja pergi atur menyalahi apa yang Nabi suruh, maka kita telah sengaja menyebabkan pahala sah kita berkurangan. Sebab apa? Kerana tidak sempurna mana yang Nabi nak. Nabi nak budak-budak di belakang. Tak? Kurang tak ganjaran seorang isteri jika isteri minta duit dengan suami lepas pekerjaan rumahnya siap? Tak ada masalah. Isteri kita kan, dia minta duit, tak ada masalah. Bang, minta iti 100. Kita buat lah ke dah, nyapu tadi ayam masuk kita kejar. Tutup pagar, berlari dalam hujan, dia ambil akak baju jemur. Tak 100. Salah tak minta gitu? Tak. Yang salahnya suami tak berkemampuan, lalu diberat-beratkan dengan permintaan yang tidak munasabah. Itulah yang katakan perempuan yang tidak baik dengan suaminya. Jangan kita beratkan dengan harta benda yang tidak munasabah. Jadi kalau sekadar nak minta, ke mana dia? Laki dia. Dan bila dia minta, kita wajib tak kita beri? Sunat kita beri. Gigi darah tengah mayang nak buat gana. Nak balah gigi darah. Kalau orang puan pakai kana, kalau berhenti dosa ke tak? Gigi darah dalam semayang, kalau kita bukan dalam masjid, kita beludah sebelah kiri. Pasal dia najis, takut telang. Dan kalau dalam masjid, maka kita jangan telang sahaja dan jangan ludah. Sah atau tidak wuduk diambil ketika yang pakai yang kita itu menanggung najis. Perasaan atau tidak? Sah ambil wuduk dalam keadaan tubuh kita ada najis. Yakni boleh kita basuh najis selepas ambil wuduk. Contohnya luar kita kotor, kena air kecing, kita ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, kita tukar luar semayang. Sah tak? Sah. Tidak disyaratkan ambil wuduk mesti pakai pakaian yang bersih. Bahkan kalau kita lepas pada ambil wuduk, lepas pada kecing, kita ambil wuduk dulu. Ataupun lepas pada berak. Tubik berak, tak basuh, ambil wuduk. Ini contoh. Dia berak, lepas berak tak basuh. Dia terus ambil wuduk. Faham lagi ya? Berak tak basuh lagi, ambil wuduk. Bila rampang dia pun basuh berak. Mayang. Sah tak? Sah tak? Sah lah. Dia nak jawab. Orang suruh buat nak khabar. Hukum akan ambil apa hak? Jadi lepas pada kecing tak basuh, ambil wuduk. Bila orang bang basuh kecing, dah ambil wuduk dah. Betul tak? Dah tu basuh kecing batal ke tak? Tak batal. Yang membatalkan wuduk hanyalah 4 perkara. Iaitu keluar suatu daripada 2 jalan. Dia basuh kecing ke dia kecing? Dah. Kan dia kecing, tak batal wuduk. Yang kedua, tidur. Adakah dia tengah basuh kecing tidur? Tak batal, bukan tidur. Yang ketiga, sentuh perempuan. Basuh kecing ke sentuh perempuan? Basuh kecing. Tak batal. Yang keempat, memegang kemaluan dengan tapak tangan. Tak mesti dia pegang. Sebab dia nak basuh kecing, dia tadi dia ambil wuduk dah. Tapi kecing tak basuh lagi. Bila orang bang, dia gilang tandas, dia basuh kecing saja. Dia kezik je, dah lama. Faham lagi? Dia cucu je. Dah, tu contoh. Tu contoh. Dia boleh lagi dah keadaan itu. Apatah lagi kalau kita berwuduk dalam keadaan baju kita kena najis.
Saya nak nikah 12 Rabiul Awal. Apa pandangan tentang tarikh tersebut? Baik, dalam kitab-kitab fiqh, dalam bab kitab nikah, tidak ada sebarang halangan pada mana-mana hari kita nak nikah ataupun bulan. Semua bulan molek belaka untuk berkahwin. Nah, tidak ada tidak ada ayat Quran, tak ada hadis yang mengatakan bulan ni tak molek, bulan ni molek. Yang ada pandangan ulama. Itu saja yang mengatakan bulan yang paling afdal bulan Syawal. Itu pandangan ulama. Tak? Jadi kalau 12 Rabiul Awal sama dengan tarikh kelahiran Rasulullah, dia nak ambil sempena, moleklah. Muat turun ayat Quran dalam telefon. Walaupun dibaca, bolehkah baca walaupun tidak berwuduk? Baca Quran, tak nanti ada wuduk. Quran hak ketah kita duk baca di rumah tu pun boleh baca tak ada wuduk. Tak ada wuduk ni tak boleh jamah je Quran. Baca boleh. Faham tak? Baik. Solat hajat. Haram tak pakai baju Manchester United. Sebab dekat baju tertulis Red Evil. Hantu merah. Jawabnya tidak haram sebenarnya. Kalau makna sekadar-kadar tulisan sahaja. Tapi kalau dengan makna membawa perkara syirik, memuja syaitan dan sebagainya, menjadilah haram. Jadi boleh jadi haram, boleh jadi tidak haram. Jadi kalau tulis evil, dia tulis benda syaitan, itu iblis gitu, sebaik-baiknya tak payah pakai dah. Yang haramnya kalau baju persatuan orang yang puja syaitan dan sebagainya. Tak, kelak puja syaitan. Ni bukan kelak puja syaitan, kelak bola. Cuma atas gambar tu tak apa comel sikit. Atas tulisan tu. Solat tahajud dalam keadaan baring boleh tak? Boleh? Sebab solat sunat. Sembahyang sunat walaupun kita gagah. Set akad besi kat jing tu. Nak solat duha duduk, boleh? Tak ada masalah. Nak solat baring? Boleh solat baring. Cuma ada dua pandangan ulama, siapa yang boleh duduk, maka janganlah solat baring. Tapi ada pendapat yang kedua, tak kira mu boleh duduk pun, mu boleh juga sembahyang baring. Kalau kita rasa memang kita tak rok nak bangun dalam teltang itu, molek teruskan sembahyang sunat dalam teltang itu, dalam baring. Tapi kalau kita jenis gagah time kerja, kita bangun. Time ngadak makhluk, kita bangun. Time nega, kita diri. Apa tak baring, pergi meeting baring depan tu. Apa pakai tunjuk melo se. Tu se. Time ngadak Allah buat tak gerak gitu. Baringlah kan dia bayanglah tu. Baik, soalan yang terakhir. Hak lain ni baki-baki ada 5-6 lagi, insya-Allah pada lain kali pula. Di masjid kampung saya juga lepas imam habis doa, di belakang sah lain ada 5-6 orang masbuk. Salahnya saya tidak tahu kenapa dan mengapa mereka ini suka melintah di tempat sujud orang yang masbuk itu. Kadang-kadang lepas imam beri salam, orang yang berada sah depan terus bangun lari. Saya ingat dia nak terkuncil atau terberok. Rupanya dia duduk saja kat belakang. Dan saya tidak pasti mereka ini tergesa-gesa. Mungkin mereka ada masalah dalaman atau masalah diri sendiri. Pada pandangan saya, kalau kita nak cepat, tak perlulah duduk sah depan. Saya nak tanya, macam mana orang macam ni boleh ada? Dia tak puas hati. Baik. Dengar molek. Benda ni haram. Bila lepas imam salam, adalah bahagian belakang 5-6 orang atau seorang dua yang bangun tambah rakaat. Yang sasah depan ni berzikir, berwirid duduk tak. Kesalahan dia, kita pergi lalu kot depan orang tengah semayang. Kita tak lalu kot depan orang sedang berzikir. Dan kan orang tengah berzikir, kita lalu, haram tak? Tak, yang Nabi kata jangan lalu orang tengah semayang. Ni pergi kot belakang, lalu kot depan orang semayang. Patutnya dah kalau katakan sebelah kita orang semayang, ada tambah rakaat. Jangan lalu kot sebelah. Lalu kot depan, kot depan orang sedang berzikir.
Kerana dia orang selesai dah semayang. Nah, nanti banyak dia pergi tangkap orang tengah semayang. Hukumnya haram, berdosa. Nah, setengah ulama kata dosa besar. Mazhab Hambali dosa besar. Nah, macam minum arak, litah kat depan orang tengah semayang. Nah, tak boleh. Yang kita boleh litah ni dia semayang depan pintu. Nah, depan pintu. Pintu situ dalam masjid. Jadi orang duduk tunggu luar beratus-ratus orang. Apa? Dengan semayang seorang depan pintu. Depan pintu ni dia punya hukuman dia, kita lalu depan dia sebagai hukuman. Kerana dia buat salah, halang laluan orang nak lalu. Nak. Kemudian pula, gaduh-gaduh keluar daripada sah, boleh ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun dah dia. Boleh ada kerja. Nak pergi atas anak pula, nak pergi situ sini. Ada benda mustahak. Dah, dia bangun. Tapi bukan nak pergi balik rumah, nak pergi duduk belakang surau nyanda juga pak orang. Atau nak pergi duduk luar bagian buah. Hak ni bodoh kan. Nak. Kalau budak kecil tak apa, orang tua. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, afdal sekali kita duduk sama-sama dengan imam. Imam bangun, baru kita bangun. Kalau tak ada kerja. Ni nak kata ada kerja, duduk belakang, congok duduk belakang. Bagian-bagian derah nak cakap. Padahal lepas solat sunat boleh hidup belakang lagi. Ini satu benda yang patut kita betul lah. Dalam ibadat. Pergi lakoh orang dan sebagainya. Kemudian dah lalu ke depan tu imam boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi malu lah kita nak pergi lalu ke depan imam. Pasal tak ke depan. Kita kan ke belakang. Belakang ke orang semayang pun tak apalah. Orang tak apa nampak dah. Mana hukum syarak diketepikan, pandangan manusia diutamakan. Pada hadapan imam boleh kita lalu. Cuma tak dilakah atas kepala tu imam. Baik. Ada soalan lisan tak? Nak tutup kedai ni. Ada tak? Berdoa dia lisan. Berdoa meminta adalah lisan. Maknanya bila kita nak berdoa, maka kita berdoalah sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah dia berdoa, sahabat dengar tak? Dengar. Sami'tu Rasulullah yad'u. Aku dengar satu hari Nabi berdoa begini. Sebab tu sahabat boleh dengar. Kalau sahabat berdoa dalam hati, dengar tak? Tak. Tetapi kata ulama, bila kita tidak boleh berdoa pada mulut, berdoalah di dalam hati. Faham tak? Bila kita tak boleh minta pada mulut, mintalah di dalam hati. Jadi yang paling afdal berdoa pada lisan. Lagi soalan. Baik. Bila diturunkan Jibril AS pada membawa wahyu yang pertama dalam gua benda, gua Hira, maka datang Jibril AS kepada Nabi. Jibril kata benda, Iqra, baca olehmu wahai Nabi. Bacalah olehmu wahai Nabi. Nabi jawab, wa ma ana biqari'in, aku tidak pandai membaca. Baik, itu nas. Nabi tak pandai membaca. Ada tak orang yang pandai menulis cuma tak pandai membaca? Ada tak? Tak masuk, tak masuk akal lah. Nampak? Dia hanya boleh menulis. Dia tulis cerpen apa-apa, baca tak anda? Dia tulis. Jadi nak pandai menulis, biarlah dia itu pandai membaca. Baru dia kata orang yang pandai menulis. Kalau dia hanya menulis tapi dia tak pandai baca apa yang dia tulis, itu bukan tulis, itu coreng. Maka jelas pada nas Nabi tidak tahu membaca dan menulis. Apa tujuan? Supaya tidak ditahmahkan ini adalah tulisan Nabi. Itulah pandangan ahli sunnah wal jamaah.
Sebab tu banyak pujian-pujian yang mengatakan dalam selawat pun ada disebut Nabi ni nampak akan Rasul yang ummi. Maka berbahayalah akidah mereka yang menolak pegangan ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Soalan seterusnya. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Yalah. Lepas tu mana soalan Suruh Ustaz terjemah. terjemah. Wala dan jangan tarkanu kamu hati kamu menyebelahi atau mencenderung ilal ladzina zalamu kepada mereka-mereka yang mengerjakan kezaliman. Fatamassakumun nar, maka jawabnya akan akan menyentuh akan kamu semua oleh api neraka. Dalam kitab tafsir kata tarkanu ni tamilul qalbu, hati menyebelahi, bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan anggota, hatinya berasa betul, maka sudah masuk dalam neraka. Umpamanya bak tanah, kita tahu dah tanah ni hak jiran kita, dia balah dengan pok dara kita. Pok dara kita ni kita tahu dah dia pakat dengan orang tipu dalam surat supaya tanah tu boleh ke dia. Kita menyebelahi juga pok dara kita. Bukan kita kata pok dara kita sokong tanah awak dak, hati je. Betul pok dara aku maka sudah masuk dalam neraka. Cuma hati, belum lagi tangan maknanya tolong, kaki melangkah untuk memberi sokongan dan sebagainya. Tokek tak suruh kita bayang? Kita kerja dengan tokek. Ya, tokek tak suruh kita bayang. Kita bayang kau Tokek tadi, dia gini. Siapa yang berkuasa ke atas seseorang, maka dia akan ditanya. Itulah. Jadi kerajaan dia kena suruh rakyat dia taat pada perintah agama. Bukan tiap-tiap hari suruh, mesti ada. Dia jadi pengarah jabatan, dia kena suruh supaya patuhi peraturan agama. Walaupun dia tak cakap dengan mulut, dia tapar poster je. Nampak? Atau disuruh orang lain, sisi dia, tukang khabar. Itu satu kewajipan. Maka kita ada dua orang kuli di kedai kita, seorang tukang wak air, seorang tukang lap meja, kena suruh dia semayang walaupun sekali. Saya adalah tokek awak semayang. Jaga semayang. Sebab saya akan ditanya. Orang yang di bawah kita. Jadi kuli dah akan ditanya. Mu apa mu dah suruh tokek mu bayang? Kuli tak ada kuasa atas tokek. Tokek ada kuasa atas kuli. Waktu kita tengok menteri-menteri apa semua, betul gaji dia besar, 25,000, 30,000. Tapi dia akan ditanya di akhirat, kenapa tak suruh rakyat dia semayang? Nyandor menteri besar kan? Lalu. Disuruh dak rakyat dia taat pada agama, tak suruh. Maka dia bertanggungjawab. Tanggungjawab tu dia dapat pikul dosa orang tak semayang? Bukan. Tanggungjawab tu mana dialah yang akan tanggung. Maksudnya jawapan-jawapan akan diminta daripada dia di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi